Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu nak bincang soalan kertas 2 bahagian A, iaitu soalan nombor 1, tajuknya graf fungsi. Okey, melurik ketaksamaan graf. Melurik ketaksamaan graf. Okey, soalan dia berbentuk begini. Okey, kenapa cikgu pilih soalan ini? Kerana kemungkinanlah ramalan cikgu yang akan keluar ialah soalan lorik graf. Kerana pada tahun 2019, 2018, 2017 dah keluar set. Okey, jadi kemungkinan tahun 2020 punya SPM akan keluar soalan lorik graf. Okey, kita lihat. Ini kemungkinan saja. Pada graf di ruang jawapan lorik rantau yang memuaskan ketiga-tiga taksamaan, iaitu Y lebih besar dan sama dengan nitik X tambah 8, Y lebih kecil 8 dan X lebih kecil 8. Okey. Jadi dekat sini kita lihat, kalau Y lebih kecil, kita tengok graf, ada tak graf dia? Kalau ikutkan ini graf dia ialah Y sama dengan negatif X tambah 8. Ini patutnya graf Y sama dengan 8. Ini X sama dengan 8. Ada tak graf dia? Okey, yang ada ialah ni. Yang ada ialah Y sama dengan 8. Dah ada. Dengan X sama 8. Dah ada. Yang tak ada ialah graf Y sama dengan negatif X tambah 8. Jadi Y sama dengan negatif X tambah 8. Macam mana nak lukis graf dia? Okey, kalau tak tahu, macam biasa, kalau kita nak lukis graf, yang pertama sekali, atau nak lukis atau nak lakar graf, yang pertama sekali kita ada jadual. Okey, jadual. Untuk garis lurus, okey, minimum 2 titik diperlukan. Okey. Okey, kita dah titik X0. Kalau X0, okay, kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan negatif 0 tambah 8 akan jadi 8. Okey. Okey, kalau kita masuk 1 pula. Kita masuk 1, contoh 1. Y sama dengan negatif 1 tambah 8 akan jadi 7. Maknanya 7. Nampak tak? Cukup 2 titik. So kita boleh plotkan 0 dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah kat sini. 0 dengan 8, 1 dengan 7 sini. So kita dah boleh agak lah. Mungkin 2, 6. Nampak tak? So jadi kita ambil pembaris. Okey, kita gariskan. Lebih kurang lah macam ni bentuk dia. Okey, lebih kurang kerana kotak ni tak berapa cantik. Sebabkan scan dia tak nampak tepat lah. Tapi dia macam ni lah lebih kurang. Dia mesti tepat macam ni. Boleh Okey. Dan kita lihat balik, adakah dia garisan putus-putus ke garisan tebal? Okey, dia adalah garisan tebal kerana ada sama dengan. Nampak tak? Yang saya buat merah ni. Ni. Kerana dia ada sama dengan. Okey, lepas tu barulah kita boleh lorik graf. Okey, kalau dia minta Y lebih besar dan sama dengan negatif X tambah 8, lebih besar. Kita tahu kalau lebih besar kita akan lorik atas. Nah, saya lorik sikit-sikit dulu. Okey, lepas tu Y lebih kecil 8. Y lebih kecil 8 maknanya kita lorik bawah. Ingat kalau lebih kecil dia garisan putus-putus. Kebetulan yang dilukis pun putus-putus pasal dia adalah lebih kecil, tak ada sama dengan. Dan seterusnya X lebih kecil 8. Okey, X ingat kalau Y dia mendatar, kalau X dia menegak. Jadi ni. Break sikit dulu. Okey. Lepas tu baru kita tengok kat mana tempat yang banyak kena lorik. Ini. So awak lorik je. Okey, cukup. Lepas tu padamkan yang mana yang tak berkaitan, yang di luar tadi. Yang kita perlukan ialah dalam
dalam ni saja. Jadi cukuplah 3 markah yang awak dapat kat sini. Faham Yang ini yang graf ni dapat 2, yang lorik dapat 1, jadi 3 markah. Okey, seterusnya, ini jika dibagi soalan yang senang macam ni, lorik, dan banyak keluar dalam soalan dalam buku kertas soalan peperiksaan sebenar, yang pasti tu banyak keluar, ada soalan dia, boleh rujuk. Okey, kemungkinan juga, kalau perasan dalam soalan percubaan banyak keluar bentuk macam ni. Dia bagi graf, dia bagi graf yang dah berlorik, dia minta awak nyatakan ketaksamaan dia. Dia minta nyatakan ketaksamaan. Soalan 1 dia kata nyatakan 3 ketaksamaan yang mewakili kawasan berlorik dalam rajah 1. Soalan ni kemungkinan yang susah pun, cikgu rasa yang susah yang bagi awak, mungkin awak rasa susah nak jawab, mungkin soalan yang ini, nak cek persamaan ni, betul tak? Kan? Tapi kita boleh dapat yang ini. So yang ini dia ialah apa persamaan dia? Dia melintang kan, melintang, dia potong dekat 2. Bila dia potong dekat 2 bermakna dekat Y2, maknanya Y sama dengan 2. Ini ketaksamaan dia. Jadi dia lorik belah atas. Dan awak tengok dia lorik belah atas, dia adalah lebih besar. So awak boleh tulis dulu Y lebih besar 2. Dan tengok balik, garisan dia garisan putus-putus ke garisan tebal? Kalau dilihat dia adalah garisan tebal, maknanya ada sama dengan Y sama dengan 2. Bila nak lorik, kalau perasan sebelum ni kita buat lorik, mesti ada 3 persamaan ataupun 3 ketaksamaan. Kan? Kita baru dapat 1. Kita dah dapat 2. Di mana yang ini 1, yang ini 1. Lagi 1 kat mana? Lagi 1 awak tengok. Yang tegak ni. Ni. Ataupun ni. Cari ni. Ini ialah menegak. Menegak dia potong dekat kosong. Kalau tegak ialah X sama dengan. Jadi dia X sama dengan jadi dipotong dekat kosong. Maknanya X sama dengan kosong. Jadi awak tulis persamaan dia X, ketaksamaan dia kosong. Dan dia lorik kanan ke kiri? Kanan. So maknanya lebih besar. Garisan putus-putus ke garisan tebal? Kalau dilihat dia guna paksi Y, maknanya garisan tebal. So X lebih besar dan sama dengan kosong. Yang susahnya, even kata kalau susah sangat nak cari yang ini, yang Y sama yang ini susah sangat kan, tapi kat sini dah betul, dah dapat 2 markah. Untuk cari persamaan ini pula, macam mana nak buat? Kita tahu persamaan garis lurus ialah Y sama dengan M X tambah C, mana M ialah keturunan, C ialah pintasan Y. Pintasan Y. Jadi kita cek keturunan. Berapakah keturunan? Kita tahu, formula keturunan ada dekat dalam senarai formula. Kita ambil yang negatif, yang senang, negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Pintasan Y yang mana? Ini 4. Jadi M sama dengan, kenapa saya gunakan formula ni? Pasal kita nampak ada nombor dekat pintasan Y dan ada nombor dekat pintasan X. Senang, mudah. So negatif kita tulis dalam formula 4. Pintasan X, saya highlightkan yang warna biru ni 4. So per dengan 4. So negatif 4 bagi 4 negatif 1. So Y sama dengan negatif 1X ataupun negatif X campur C. C apa C? C lah pintasan Y. Pintasan Y apa? 4. So Y sama dengan negatif X tambah 4. So persamaan dia adalah Y negatif X tambah 4. So nak tulis persamaan apa? Dia lorik bawah ke atas. Kalau kita perasan dia lorik bawah. Ni, bawah ni. So kalau bawah ni akan jadi lebih kecil. Dia nak perlu ke sama dengan, dia menggunakan garisan putus. So biarkan sini.
Tu dapatlah 3 kertas samaan. Okey, itu saja yang saya nak bincang untuk kertas 1 bahagian A untuk hari ini. Kertas 2 bahagian A untuk hari ini. Nanti saya akan bincang yang lain pula dalam video yang lain. Okey. Selamat mencuba, selamat belajar, semoga anda berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.